Okey guys, jadi inilah video yang aku janjikan yang aku ingin membincangkan secara detail melalui pemerhatian aku sahaja. So again, ini adalah pendapat aku, mungkin anda tidak bersetuju, tapi apa-apa pun kamu boleh letakkan pendapat anda sekiranya yang bertentangan dengan pendapat aku di ruang komentar di bawah. Dan aku menjanjikan ada 8 benda yang ingin aku katakan, tapi bila aku tengok balik video aku sebelumnya, rupanya ada beberapa sudah aku selitkan di dalam video tersebut. Jadi aku akan kurangkan untuk beberapa nota sajalah yang aku akan share dalam video ni. Dan sekali lagi, ini adalah video kesinambungan daripada ulasan perlawanan menentang Penang tempoh hari. Dan ada 5 perkara yang aku nampak dan ingin aku persembahkan kepada kamu. Tanpa buang masa, jom kita mulakan. Persediaan pramusim. Topik ni balik-balik sudah aku sentuh dalam beberapa video sebelum ni, dan kalau aku baca komen kamu pun ada menyatakan benda yang sama juga. Jadi ini adalah merupakan salah satu terlebih dahulu aku faham kenapa barang ini terjadi oleh kerana kita punya keadaan kewangan Sabah FC yang tidak begitu kukuh, menyebabkan kenapa inilah yang berlaku untuk persediaan pramusim bagi Sabah FC. Tapi itu je lah, kena terima dia punya efek dia kerana melakukan perkara sedemikian, di mana kita tidak menggunakan sebaiknya persediaan pramusim kita bagi menyiap sediakan skuad Sabah FC ni. Kerana jika kita bandingkan dengan pasukan Penang, pasukan Penang guys, Penang telah menjalankan beberapa siri perlawanan persahabatan yang melibatkan tim yang berada di atas mereka. Kita pula perlawanan persahabatan kita melibatkan tim yang berada di bawah kita dan tim yang merupakan bukan saingan kita untuk dari saingan Liga Super, di mana Penang telah melawan Perak, Kedah dan juga Terengganu. Even Perak sendiri pun Penang telah melalui persahabatan tersebut sebanyak 2 kali, membuatkan bagi aku persediaan mereka lebih intens daripada apa yang kita miliki untuk perlawanan pramusim. Dan akhirnya betul lah, inilah efek yang kita dapat daripada perlawanan pertama Sabah FC sewaktu menentang Penang tempoh hari. Taktikal yang serupa. Cakap pasal benda yang berulang, taktikal ni pun adalah merupakan salah satu isu yang berulang juga, di mana formation Sabah FC of course secara perstrukturan mengatur perlawanan, match build up dari bawah adalah merupakan salah satu taktikal yang sama juga aku nampak pada perlawanan menentang Penang tempoh hari. Dan ini merupakan bilang orang, kalau kamu tengoklah apa yang dinyatakan, kalau kamu ada betul-betul follow lah semuanya waktu AFC tu, statement yang dikeluarkan oleh pasukan PSM Makassar tempoh hari, di mana mereka ada menyatakan yang mereka telah mempelajari taktikal yang dilakukan oleh Sabah FC melalui pautan social media yang agak memang senang untuk kita akses sekarang ni. Jadi agak senang untuk mereka membuat diorang punya pencarian dan juga mencari kelebihan dan juga kelemahan Sabah FC, dan membuatkan kita kecundang di Sidung Melikas tempoh hari sewaktu menentang PSM Makassar. So aku tidak salahkan mereka kerana mereka sendiri telah mengatakan yang mereka memang mempelajari taktikal Sabah FC. So aku tidak heran Penang juga melakukan benda yang sama melalui perlawanan pramusim kita, dan of course melalui previous match kita, kerana kita memiliki, macam bilang orang, kerja mudah lah. Kita memiliki rupa yang sama, kita memiliki pemain yang sama, kita memiliki taktikal yang masih sama dalam perlawanan ni. So macam tidak banyak perlu mereka pelajari untuk Sabah FC, kerana apa yang Sabah FC pada tempoh hari yang berjaya kita dominasi Penang adalah Sabah yang sama juga untuk meneruskan saingan Liga Super bagi tahun 2024 ni. Dan inilah merupakan bilang orang mungkin advantage daripada sudut yang lain, kerana keserasian tidak perlu dicari-cari lagi kerana wajah yang sama. Tapi again, antara benda buruknya untuk taktikal yang serupa ni adalah kerana kita menerapkan benda yang sama yang boleh diagak dan dibaca oleh pihak lawan. Dan cakap pasal taktikal yang sama, ini satu lagi yang sama, tanpa aura baharu. Apa yang aku cuba masukkan untuk yang tanpa aura baru ni, of course daripada yang aku sebut di sebelum ni, yang aku mengatakan taktikal yang digunakan oleh Sabah FC agak sama. Cara pelancaran serangan yang dilakukan oleh Sabah FC sewaktu menentang Penang tu, tidak ada percubaan atau mengubah cara serangan yang dilakukan. Kerana kalau kita tengok, Sabah waktu tu menyerang dengan cara yang sama, asyik menggunakan bola lambung, bola tinggi,
Dan kita sedia maklum yang Penang ni mempunyai defense yang cukup tinggi. So, player-player kita pun yang berada di hadapan tidak mempunyai ketinggian yang seimbang dengan player-player tinggi Penang. So, kenapa perlu digunakan lagi balik-balik, maksud aku bukan salah untuk digunakan, tapi terlalu kerap menggunakan tactical bola lambung tu menyebabkan hantaran lambung dengan mudah dipatahkan oleh pasukan Penang. Apa yang berhasil sebenarnya waktu perlawanan tersebut adalah dua benda yang aku nampak di sini. Satu adalah ball progressing yang dilakukan oleh beberapa player, of course Sadil antaranya, dan selepas tu yang dilakukan juga oleh Gabriel dan ada juga dilakukan oleh Roman Mercado. Itu adalah merupakan cara tactical yang efektif untuk menentang pasukan yang mempunyai defender yang cukup tinggi. Satunya lagi adalah permainan cepat dan through ball yang cukup bagus. Ini aku katakan adalah amat jarang dilakukan, tapi peluang untuk dilakukan agak banyak sebenarnya kerana kurangnya confident daripada pemain-pemain Sabah FC untuk membuat perkara sedemikian. So ini ditambahkan lagi satu benda dengan kita tidak ada mempunyai wajah baru yang membezakan kita daripada Sabah FC lama dan juga Sabah FC baru, walaupun hanya ada satu pemain itu si Stampo, tapi Stampo pun tidak turun di SMJ Cup dan juga tidak diturunkan untuk perlawanan menentang Penang ni. Aku rasa ada sebab dia kerana untuk bilang orang mensesuaikan diri beliau untuk arena bola sepak kita, melihat cara permainan Sabah FC. Tapi sekiranya jika ditambah lagi wajah-wajah baru yang lebih mempunyai kredibiliti yang cukup bagus, especially seperti mana kita tahu sekali lagi bahagian kiri kita belum lagi mempunyai pemain yang cukup untuk menjaga kawasan tersebut. Again, aku sebut Jilton Paraiba adalah individu yang terbaik setakat ini untuk berada di bahagian tersebut, membuatkan kita agak pincang dan tidak ada pandangan daripada sudut dimensi yang baru. Itu adalah merupakan kenapa aku katakan tanpa aura baru tu, kerana tiap pasukan akan improve apa yang perlu diimprove bagi bahagian-bahagian tertentu, dan dengan kemasukan lagi pemain baru ke dalam satu pasukan tu bagi tiap persediaan musim mereka akan menambahkan lagi dimensi dan juga dinamik untuk pasukan tu agar mereka lebih berbeza, lebih mempunyai bilang orang kreativiti yang baru di dalam perlawanan mereka. Lambat panas. Bercakap pasal lambat panas ni yang berkaitan dengan poin yang nombor 1 yang aku ceritakan mengenai persediaan pra-musim tersebut, di mana walaupun aku berkata banyak benda yang negatif di awal video ni, tapi apa yang bagusnya untuk perlawanan ni, walaupun persediaan kita kurang rapi, tapi at least kita berjaya untuk mengekalkan apa yang kita ulangi tempo season lepas iaitu rekod yang bagus di Stadium Likas, di mana untuk perlawanan Liga Super kita cuma tewas dengan JDT kalau kena silap macam itu ya di persaingan Liga Super. Tapi untuk Piala Malaysia atau Piala AFA itu ada kita tewas lah, tapi kita melihat dari Liga Super saja hanya JDT saja yang berjaya mendudukan Sabah pada perlawanan tersebut, dan inilah merupakan yang orang langkah kanan yang baik untuk Sabah FC. Walaupun kita tidak memiliki 3 emas dalam perlawanan ni, tapi at least kita masih lagi tanpa kalah, menyambung rekod tanpa kalah kita di saingan Liga Super ni. Dan yang paling penting adalah tanpa bolos, walaupun setakat satu perlawanan lah, tapi itulah merupakan salah satu rekod yang boleh dibanggakan. So, lambat panas ni keserasian telah, bukan keserasian, taktikal yang diterapkan oleh OKS dalam perlawanan tersebut pada separuh masa pertama especially agak kelang kabut cuba disesuaikan oleh para pemain, tapi ini pun atas sebab pramusim itulah. Tapi bila masuk separuh masa kedua, dan ini banyak juga diperkatakan oleh anda di ruang komen di SRTV dan juga di sosial media yang lain, banyak memuji persembahan Sabah untuk pada separuh masa kedua, dan aku mengiyahkan juga persembahan dan juga dedikasi yang diberikan oleh pemain Sabah pada separuh masa kedua tu, di mana kita situ nampak dan lahir sudahlah cara permainan Sabah yang sebenar. Tapi untuk mendapatkan rentak permainan yang dimiliki oleh Sabah FC pada separuh masa kedua, bagi aku agak lambat juga sebenarnya, kerana pemain sudah menjadi penat pada masa tu. So untuk mengekalkan tempo perlawanan tu agak susah, especially di mana Ramon lagi pada perlawanan tu, Sadil dan juga Ramon diturunkan bukan dalam keadaan fitness yang tinggi, dan Ramon pun macam berlaku kekejangan juga terpaksa ditukarkan, membuatkan kita telah mensia-siakan peluang yang ada pada separuh masa pertama especially. So jika kita boleh berjaya melakukan perlawanan pramusim yang cukup bagus, intensiti yang cukup tinggi, aku sudah pasti pada separuh masa pertama kita telah menunjukkan bagaimana aksi yang kita tunjukkan pada separuh masa kedua
dan lebih mempunyai intensitas yang cukup tinggi kerana pada masa tu pemain kita masih lagi berada dalam stamina yang cukup bagus. Tapi walau macam mana pun, again, aku berpuas hati, especially persembahan Sabah FC pada separuh masa kedua. Banyak serangan percubaan yang dilakukan. Diorang eager sangat menjaringkan gol pada perlawanan tersebut, tapi unfortunately agak terlambat dan bukan nasib kita. Dan cakap pasal lambat panas ni dan beraksi dengan cemerlang ni, ada satu pemain yang aku mau highlight. Dom lebih matang. Dominic Tan, guys. Dominic Tan. Ini Sumandak Sabah memang suka betul sama dia ni. Dan ini adalah pemain yang mendapat kecaman yang cukup tinggi lah untuk especially pada musim 2023. Bukan saja di kalangan peminat Sabah FC, tapi of course Harimau Melaya pun beliau adalah individu yang sering kali dikecam. Dan seperti mana pada video sebelum ni, di mana sewaktu beliau dikutuk habis oleh satu Malaysia sehingga melabelkan beliau sebagai Maguire Malaysia, aku boleh katakan aku adalah antara individu yang memberi sokongan kepada beliau, yang yakin beliau akan mampu kembali bangkit daripada kritikan yang telah dilakukan, dan ini yang telah dibuktikan oleh Dominic Tan di sepanjang 90 minit perlawanan ni. Dan aku sendiri amat kagumlah dengan apa yang beliau berikan waktu perlawanan tersebut, kerana dalam ketidakserasian, dalam baru menyesuaikan diri Sabah FC untuk saingan Liga Super ni, Dominic Tan adalah individu yang terpenting di separuh masa pertama untuk mengekalkan, selain daripada apik lah, untuk mengekalkan gawang Sabah daripada dibolosi pihak lawan. Aku nampak beberapa aksi berani yang telah dilakukan oleh beliau untuk memintas bola, melakukan tackle, dan juga keberanian beliau lah juga untuk menentang asakan yang dilakukan oleh Penang pada tempoh hari, membuatkan di sini aku berani mengatakan untuk tahun 2024 ni, insya-Allah setakat satu perlawanan ni saja aku nampak sudah kematangan beliau. Lebih-lebih lagi general kita yang berada di bahagian defender kita iaitu Pak Tisu pun boleh dikatakan semakin menghampiri usia yang bilang orang veteran lah, aku boleh cakap macam tu. Dan kita tahu apabila usia semakin meningkat ni, of course kita punya intensity, kita punya stamina akan berkurangan. Jadi apa yang ditampilkan oleh Dominic di dalam perlawanan menentang Penang ni, aku boleh katakan sekiranya lah Dominic terus setia dan stay bersama Sabah FC, beliau adalah individu yang tepat untuk menggalas tanggungjawab tersebut, menggantikan Pak Tisu menjaga kotak di Sabah FC di samping pemain-pemain lokal Sabah ataupun import Sabah yang akan bertanding untuk musim ni dan juga musim akan datang. Dan aku amat bergembira melihat prestasi yang ditunjukkan oleh Dominic ni, dan aku mengharapkan perlawanan akan datang beliau dapat meneruskan kepada kita dan membuktikan kepada kita bahawa beliau adalah merupakan individu defender yang di kalangan terbaik warga Malaysia yang berada di saingan Liga Super ni. Dan of course aku ingin melihat beliau again lah, kalau boleh kita boleh menggelar beliau selaku general dan seterusnya future captain untuk Sabah FC. Itulah harapan aku untuk Dominic Tan. Jadi itulah dia guys, 5 perkara yang aku sendiri pelajari dan aku persembahkan kepada kamu untuk perlawanan ni. Again, pada video sebelum ni aku dah menyatakan 8 benda, tapi di sini aku berikan 5 saja kerana selebihnya sudah aku persembahkan pada video sebelum ni tanpa aku sedari. Dan aku berharap anda boleh menerima input tersebut dan bersetuju kemungkinan besar. Tapi again, kalau anda tidak bersetuju, sekali lagi sila letakkan pandangan kamu di ruang komentar di bawah. Apa yang kamu rasa, apa yang kamu, benda lain lagi yang kamu pelajari daripada perlawanan menentang Penang ni, dan seterusnya lah pendapat-pendapat lain kamu juga. So sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.